Okay, Assalamualaikum. Pertama sekali saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan media yang dapat hadir pada pagi ini. Hari ini MARA menganjurkan simposium sempena Kongres Ekonomi Bumi Putera. Kita anggap ini sebagai program pemanas sebelum kita adakan Kongres Ekonomi Bumi Putera yang akan bermula pada 29 hari bulan Februari, 1 Mac dan juga berakhir pada 2 Mac. Kita adakan 3 hari sebagaimana tradisi Kongres Ekonomi Bumi Putera pertama tahun 1965 dan juga Kongres Ekonomi Bumi Putera kali kedua 1968. Memang 3 hari itu sebagai penerusan kepada apa yang kita anjurkan sebelum-sebelum inilah. Dan ini adalah kali pertama MARA diberikan tanggungjawab sebagai sekretariat penganjur bersama dengan Kementerian Ekonomi yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bersama dengan YB Rafizi Ramli. Hari ini kita memfokuskan kepada dua isu utama, iaitu soal reformasi pendidikan dan juga modal insan yang merupakan antara kluster yang terpenting dalam antara 10 kluster yang dipertanggungjawabkan untuk membincangkan pelbagai ruang lingkup Kongres Ekonomi Bumi Putera ini. Dan kluster yang kedua ataupun fokus yang kedua adalah konteks perusahaan baru ataupun dalam konteks pembangunan usahawan dan juga ekonomi Bumi Putera. Dan ini sebagai satu platform penting sebelum kita angkat pandangan-pandangan yang kita dapat rumuskan daripada simposium ini ke Kongres Ekonomi Bumi Putera pada minggu hadapan. Ini juga adalah satu platform yang terakhir yang mana sebelum ini kluster-kluster di dalam Kongres Ekonomi Bumi Putera ini selama 2 bulan setengah telah pun mengadakan siri-siri libat urus di seluruh negara. Setiap kluster contohnya tadi dibentangkan reformasi pendidikan dan modal insan melibatkan lebih daripada 8,000 peserta daripada pelbagai kelompok yang diadakan di 5 zon dan 5 buah negeri yang mewakili zon-zon yang tersendiri dan melibatkan pelbagai kumpulan taruh atau stakeholder, pelbagai pihak sama ada daripada pemimpin di peringkat akaumbi, imam, guru, penjawat awam dan juga pemimpin di peringkat JLC. Contohnya dalam konteks pendidikan tadi disebut mereka juga bertemu dengan HR, JLC bagi mendapatkan maklum balas berkenaan dengan isu yang dibangkitkan, dan rumusan inilah yang akan dibentangkan pada hari ini dan akan diangkat pula dalam Kongres Ekonomi Bumi Putera pada minggu hadapan. Sedikit berkenaan dengan Kongres Ekonomi Bumi Putera, dia akan dimulakan pada hari Khamis dengan amanat hala 7 Kongres oleh pengerusi sekretariat iaitu Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dan kemudian Kementerian Ekonomi akan membentangkan pula status terkini dalam pelbagai aspek yang berkaitan dengan ekonomi Bumi Putera. Kemudian akan dipecahkan kepada 10 kluster yang akan merumuskan dan membincangkan secara tuntas berkenaan dengan dapatan-dapatan yang telah pun diperolehi daripada siri-siri libat urus yang diadakan sebelum itu. Kemudian pada hari kedua juga akan diadakan juga kita panggil sebagai siri-siri diskusi madani, yang kita akan membawa pelbagai kelompok kumpulan taruh daripada NGO Persatuan Penjaja sampailah kepada peringkat JLC untuk membicarakan perspektif mereka berkenaan dengan Kongres. Kita akan ada satu sesi juga yang melibatkan pemimpin-pemimpin parti politik yang akan membicarakan soal ekonomi Bumi Putera ni daripada perspektif negara secara keseluruhannya. Di sinilah kita akan juga melibatkan pemimpin daripada
daripada kaum Cina dan juga India juga Sabah Sarawak, yang kita rasa bahawa seperti mana Kongres Ekonomi Bumiputera yang pertama, apabila kita bercakap soal agenda Bumiputera itu, jangan kita lihat sebagai agenda yang terasing daripada agenda negara, kerana ia adalah sebahagian daripada peruntukan perlembagaan. Dan bila bercakap soal Bumiputera yang merupakan kelompok majoriti 70.1% mengikut statistik yang mutakhir, dia juga adalah agenda bersama. Sebab itulah kita tidak mahu apa yang dihasratkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, penglibatan bukan Bumiputera juga adalah penting, supaya dilihat bahawa soal kemakmuran negara ini adalah kemakmuran bersama yang melibatkan kedua-dua, Bumiputera dan juga bukan Bumiputera. Itulah secara umumnya. Saya buka kepada apa-apa pertanyaan. What are the main issues, isu-isu yang utama yang akan dibincangkan selain daripada pendidikan, selain daripada ekonomi? Adakah isu-isu lain yang akan dibincangkan? Kita ada 10 kluster yang actually supaya kita memfokuskan perbincangan kita itu daripada yang saya sebutkan tadi, seri libat urus sampailah kepada Kongres ini. Bukan sahaja soal ekonomi itu pula, bukan hanya terkait dengan soal perusahaan kecil dan sederhana, dia juga soal teknologi baru, berkaitan dengan pembangunan industri halal. Dalam konteks pendidikan umpamanya, kita bukan hanya bercakap soal reformasi pendidikan secara sempit begitu, tetapi kita juga bercakap soal modal insan yang harus melihat secara menyeluruh, mindsetting. Kita juga bercakap soal TVET sebagai satu bidang pendidikan yang diberikan keutamaan selaras dengan hasrat kerajaan yang akan memperkenalkan dasar TVET negara pada pertengahan tahun ini, yang juga dilihat sebagai salah satu bidang yang perlu diberikan keutamaan oleh negara kalau kita bercakap soal pembangunan ekonomi, yang seperti mana yang kita belajari daripada negara-negara maju. Seperti saya bawa balik pada Jepun, bagaimana Jepun menganggap bidang kemahiran ini sebagai bidang profesional. Dia tak sebut TVET, dia sebut professional dan vocational, kerana bidang-bidang teknikal dan vocational ini dianggap sebagai bidang-bidang kemahiran yang diberikan status profesional. Selain daripada itu, kita juga kali pertama kita membicarakan berkenaan dengan ekonomi Bumiputera Sabah, ekonomi Bumiputera Sarawak, dan juga ekonomi orang asal ataupun orang asli yang melibatkan kumpulan-kumpulan taruh yang pelbagai, sama ada daripada kerajaan, GLC, peniaga maupun kelompok mereka sendiri. Jadi ini semua antara pendekatan-pendekatan baru dalam Kongres Ekonomi Bumiputera kali ini. Selain kita memfokuskan juga berkenaan dengan soal jangkauan 10-20 tahun masa depan, apakah industri-industri ataupun bidang-bidang sektor-sektor baru yang perlu diberikan penekanan kepada Bumiputera hari ini. Seperti mana yang saya sebutkan dalam ucapan saya tadi, MARA contohnya sebagai institusi Bumiputera yang dilihat sebagai institusi yang berjaya semenjak ia ditubuhkan tahun 1966 hasil daripada resolusi Kongres Ekonomi Bumiputera tahun 1965. Itu salah satu daripada 69 resolusi tahun 1965 Kongres Ekonomi Bumiputera yang pertama yang melahirkan MARA. Cuma MARA sebagai buat pertama kali diberikan tanggungjawab sebagai penganjur kepada Kongres ini, sudah tentulah mempunyai tanggungjawab dan amanah yang besar. Bukan sekadar penerima bajet yang besar daripada kerajaan, tetapi juga bagaimana kita nak melihat agenda Bumiputera ini bukan hanya sekadar kita berbangga dengan angka-angka penyertaan Bumiputera dalam pelbagai sektor. Contohnya tadi saya bentangkan, MARA telah melahirkan lebih daripada 1.7 juta profesional Bumiputera semenjak ia ditubuhkan, Tetapi apakah cukup hanya berbangga dengan angka-angka Bumiputera profesional yang dilahirkan? Kenapa kita tidak membicarakan soal sejauh mana dalam konteks penyertaan ini disusuli pula dengan P yang kedua, iaitu pemilikan. Apakah Bumiputera ini terlibat
profesional-profesional terlibat aktif dalam bidang-bidang keusahawanan, sehingga mereka memiliki perniagaan, mereka memiliki equity dalam sektor-sektor terbabit, otomotif baik, kesihatan, perkhidmatan, dan pelbagai lagi sektor-sektor lain yang penting. Dan akhirnya kita harus menilai sejauh mana penguasaan Bumiputera ini bukan hanya sekadar dengan retorika 30% equity yang dimomokkan sejak dulu, tetapi pemilikan yang terkait dengan penguasaan ini harus kita lihat dalam sektor-sektor secara mikro, kan? Barulah kita boleh menilai kejayaan dan keberkesanan penyertaan Bumiputera itu secara positif, bukan saja dari segi output tetapi juga dari segi outcome dan juga impact dalam konteks Bumiputera ini. Tapi akhirnya kita tidak boleh hanya terjerumus dengan pemikiran berapa banyak kontrak yang kita nak dapat daripada kerajaan, tetapi kita harus pergi kepada konteks bagaimana kita nak mengembangkan keekonomi negara ini. Maknanya ekonomi ini harus bertumbuh, bukannya kita bersaing dalam keekonomi yang semakin mengecil ataupun keekonomi yang sedia ada, kan? Jadi penyertaan, penglibatan Bumiputera dalam sektor-sektor ekonomi yang berdaya maju yang boleh menumbuhkan lagi ekonomi dan meluaskan lagi dan membesarkan lagi keekonomi itu, itulah yang harus diberikan penekanan dalam konteks Kongres Ekonomi Bumiputera hari ini. Adakah isu-isu seperti syariah dan sebagainya, isu-isu semasa akan dibincangkan juga? Saya rasa tidaklah, maknanya kita fokus. Kita pun hanya ada 3 hari je. Jadi kalau kita bincang semua benda yang terkait dengan isu negara ni, nanti dia menghilangkan kita punya fokus dan agenda Kongres Ekonomi Bumiputera. Walaupun saya mengatakan bahawa bila kita bercakap soal Kongres Ekonomi Bumiputera, dia bukan hanya terkait soal ekonomi secara rigid, kerana pendidikan itu juga terkait dengan ekonomi. Soal kemahiran TVET itu juga terkait ekonomi. Soal pembangunan orang asal di Sabah Sarawak juga ada terkait dengan soal ekonomi. Tetapi kita tidaklah membincangkan soal isu-isu politik yang memang sentiasa akan berpolemik dan bermain di pemikiran rakyat hari ini. Datuk, sebelum ni Datuk ada mengutarakan keperluan untuk kerajaan mengkaji semula klasifikasi income B40 dan M40 susunan. Adakah perkara ini juga akan dibangkitkan dalam Kongres akan datang, sebab perkara ini akan memberi impak kepada cara kerajaan berdasar untuk membantu rakyat? Ya, ini antara perkara yang selalu ditimbulkan dalam sisi dilibat urus pun, antara yang popular. Ada pro ada cons. Kita kena faham kenapa waktu kerajaan memperkenalkan B40, M40, T20 ini, hasrat ataupun aspirasi kerajaan pada waktu itu supaya bila kita membicarakan soal bantuan ataupun tindakan-tindakan intervensi ekonomi bagi mengangkat ataupun membela kumpulan-kumpulan yang dianggap sebagai berpendapatan rendah, diletakkan B40 itu supaya kita memberikan isyarat bahawa kerajaan tidak melihat soal warna kaum, bangsa ataupun agama dalam konteks nak melakukan agenda intervensi nak menyelesaikan masalah kemiskinan umpamanya. Maknanya bila kata B40 itu, B40 ini kan bukannya kita bercakap soal Melayu, Cina, India, Kelantan, Dusun. Dia merangkumi semua. Siapa-siapa rakyat yang kategori pendapatannya di bawah B40 yang perlu dibantu dan perlu diberikan penumpuan, itulah antara yang dimaksud oleh kerajaan sebelum ini. Tetapi satu polemik lagi yang selalu dibangkitkan dalam dapatan silsilah dilibat urus ini ialah apabila kita bincangkan soal B40, apakah kita terlalu rigid hanya melihat soal income bracket itu? Kerana kalau kita lihat dalam konteks definisi B40, antara gaji RM4,000 ke bawah umpamanya, mungkin RM4,000 ke bawah tu B40, tetapi kalau kita bercakap soal RM5,000 hingga ke RM10,000 itu dianggap sebagai M40, itu pendapatan isi rumah. Tapi itu tidak menggambarkan realiti sebenar, keboleh upayaan mereka berbelanja, maknanya disposable income keluarga tersebut. Contohnya kalau keluarga tersebut mempunyai gaji RM5,000 ataupun RM5,500 pendapatan isi rumah, itu dah dikategorikan sebagai M40. Tetapi kalau dia berada di bandar besar seperti Kuala Lumpur, mempunyai anak lebih daripada 3 orang, 4 orang, sebenarnya kadang-kadang bahkan dalam banyak keadaan
mereka ini tergolong dalam kategori B40 juga yang perlu dibantu oleh kerajaan. Jadi itu yang selalu dibangkitkan, apakah definisi dan terminologi B40 M40 itu relevan ataupun tidak, hanya kalau kita lihat dalam konteks pendapatan isi rumah semata-mata, tetapi kita tak melihat dalam konteks realiti perbelanjaan akhirnya, berapa yang perolehan ada di tangan ataupun pendapatan yang ada di tangan untuk dibelanjakan oleh keluarga tersebut. Jadi ini perkara-perkara yang saya kira perlu dilihat. Sebab itulah saya melihat bahawa Kongres Ekonomi Bumiputera ini, walaupun dia bercakap soal Bumiputera, sebenarnya dia terangkum kepada soal rakyat keseluruhannya. Contohnya, kita membicarakan soal pembasmian kemiskinan, dan pembasmian kemiskinan ni dia tidak hanya melibatkan orang Melayu semata-mata. Di bandar-bandar contohnya, peratusan India miskin itu lebih besar, contoh berbanding dengan Melayu contohnya. Jadi ini perkara yang saya harus tekankan, bahawa Kongres Ekonomi Bumiputera ini adalah satu kongres untuk rakyat secara keseluruhannya. Berapa ramai yang akan hadir? Kita menjangkakan tak kurang daripada 5,000 orang yang akan hadir dalam Kongres Ekonomi Bumiputera akan datang ini. Are they all by invitation? Ya, kita jemput seberapa ramai dari segi NGO, usahawan-usahawan dan pelbagai peringkat. Bahkan kita sebenarnya membuka juga kepada orang ramai untuk datang ke PICC, kerana sepanjang kongres ini akan diadakan juga pameran dan juga gerai-gerai usahawan-usahawan kita yang mempamerkan produk-produk mereka juga. Kita memberi ruang dan peluang kepada agensi-agensi yang terkait dengan agenda Bumiputera ini, dan juga usahawan-usahawan yang berjaya untuk mempamerkan produk-produk dan juga apa yang mereka boleh tawarkan kepada rakyat. Jadi kita alu-alukan kepada semua untuk hadir di PICC. Kita akan menyediakan juga skrin di luar kalau tak muat di dalam. Jadi Kongres Ekonomi Bumiputera ni bukan hanya eksklusif kepada orang tertentu, tetapi untuk keseluruhan rakyat Malaysia. Adakah jemputan diberikan kepada parti-parti politik Ya, yang lain, ya. Perikatan dan sebagainya? Ya, kita jemput semua. Ada dah bagi jemputan secara formal? Surat saya dah, okey. Sebab saya pun baru pulang balik dari Jepun semalam. Saya tak check dia angka sebenar. Tapi memang itu arahan dari segi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebenarnya. Have you gotten any reply from Perikatan? Saya tak ada yang terkini. Nanti insya-Allah saya akan buat satu lagi kenyataan berkenaan dengan ini. Perdana Menteri akan hadir di kongres? Ya, dia akan berucap, dia penutup dan menerima resolusi itu secara rasmi pada hari Sabtu pukul 3 petang. Dan resolusi ini akan dibawa ke parlimen ke ataupun ke? Saya pasti seperti mana tradisi ataupun apa yang dilakukan oleh kongres-kongres sebelum ini, kita tak tahu. Saya tak boleh nak cakap secara peramatang untuk saya nak sebutkan apa hasil kongres, kerana masih lagi akan dirumuskan pada hari kongres tersebut. Tetapi kalau kita lihat apa yang berlaku sebelum-sebelum ini, kalau ada berkait rapat dengan soal pengubalan akta baru ataupun pindaan kepada akta, ataupun hanya di peringkat administratif, kabinet perlu luluskan. Jadi semua platform-platform ini sudah tentu akan memainkan peranan. Contohnya kalau tahun 1968 resolusinya untuk menubuhkan MARA, tahun 1966 dibahaskan di parlimen, diangkat sebagai akta MARA 1966. Jadi saya tak tahu apa yang akan lahir daripada Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 ini. Jadi sudah tentu kalau ia terkait dengan perlunya untuk pindaan akta, perlunya untuk digubal akta baru, kalau ada institusi baru dan sebagainya, itu serba kemungkinan. Ya. Okay, anything else? Ada cukup Okay, terima kasih.